Didik TV KPM. Kembali kita di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 3 bersama-sama dengan Cikgu Kuna. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa perkongsian yang Cikgu ingin sampaikan? Okey, jadi untuk perkongsian kali ini, bagaimana lukisan yang besar tadi kita nak kecilkan balik, nak tulis dalam peta ke, nak lukis dalam pelan-lantai rumah ke. Jadi sebenarnya lukisan skala ni boleh ditulis dalam bentuk 1/n. Okey, bagaimana caranya? Okey, so jadi cikgu tunjukkan contoh yang pertama. Okey, diberi satu segitiga KLMN dan diberi lukisan skala K prime, L prime dan M prime. Okey, jadi di sini diberitahu objek KLMN yang dilukis pada grid segi empat sama menyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1/n. Merujuk gambar rajah ini adalah satu lukisan berskala. Okey, jadi yang pertama untuk memastikan gambar rajah yang diberi, objek dan rajah yang dilukiskan itu adalah lukisan berskala. Kita boleh bilang daripada sini bagaimana kita nak bandingkan lukisan-lukisan ini, adakah dia berkadaran atau sebaliknya. Contoh yang pertama kita boleh bilang, okey, K prime, L prime ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ini adalah lukisan skala. Manakala KL adalah objek, kadar kita ambil sisi yang sepadan dan nilainya adalah 1, 2, 3. 3 unit. Jadi di sini kita boleh tulis dalam bentuk 1/n bagi lukisan berskala. 1 merujuk kepada lukisan. Okey, dan di sebelah ini merujuk kepada objek. Jadi murid-murid boleh ingat L nisbah O. Lukisan kita tadi adalah 9 dan objek adalah 3 unit. Untuk menulis dalam bentuk skala mesti 1/n. 9 nak dijadikan 1 dibagikan dengan 9. Dan nisbah kadar mesti sama. 3 pun dibagikan dengan 9. Jadi di sini kita dapati 9 bagi 9 1. 3 bagi dengan 9 adalah 1/3. Jadi skalanya adalah 1/1/3. Okay, ini adalah cara bagaimana kita nak menentukan skala bagi sesebuah lukisan berskala. Untuk contoh yang kedua, okay, diberi satu objek dan satu lukisan berskala. Dan di sini kita dapati objek dengan lukisan berskala ini adalah berkadar dan lukisan yang dilukis adalah lebih besar. Bagaimana kita nak mengetahui adakah lukisan itu dilukis ada berkadar dengan objek? Jadi langkah yang pertama seperti yang ditunjukkan tadi, murid-murid boleh membandingkan dua sisi yang sepadan. Contoh bagi panjang RP. Bilang saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unit bagi sisi objek. So di sini sisi RP adalah panjangnya 8 unit. Kemudian kita bandingkan dengan lukisan dengan sisi yang sama iaitu R prime, P prime. Bilang lagi berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 unit. Jadi di sini kita dapati panjang lukisan skala adalah 24 unit. Bagaimana cara untuk kita menulis dalam bentuk skala? Jadi di sini bentuk skala mesti lukisan berskala nak diterjemahkan ke dalam skala mesti ditulis dalam bentuk 1/n. Yang mana 1 adalah mesti lukisan nisbah objek. Jadi lukisan di sini 24. Okey. Manakala objeknya adalah 8. Dan bentuk skala mesti 1/n. 24 nak dijadikan 1, murid-murid bahagikan dengan 24. Dan dengan kadaran yang sama, objek pun dibahagikan dengan 24. Jadi di sini kita dapati skalanya adalah 1/1 per dengan 24 dibahagikan dengan 8. So dapat jawapan dia, okey, 3. Jadi di sini kita dapati nisbah ataupun skala yang ditulis adalah 1/1/3.
Jadi berdasarkan dua contoh yang cikgu berikan tadi, cikgu rasa semua murid-murid dapat menguasai bagaimana cara untuk mendapatkan skala bagi satu lukisan berskala. Ya. Okey. Jadi tak lengkap rasanya jika cikgu tak menguji pelajar-pelajar cikgu. Okey. Jadi pada kali ini cikgu akan uji pelajar untuk soalan yang seterusnya. Yang pertama, cikgu minta bantuan seorang pelajar. Tolong jawab soalan yang pertama. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa murid yang nak cuba boleh angkat tangan. Siapa yang nak cuba? Ada Nordini. Okey, Nordini nak cuba. Okey, terima kasih Dini. Okey, soalannya raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Nyatakan rajah yang merupakan lukisan skala bagi A, B, C, D, E. Adakah rajah yang diberi objek dengan rajah 1 merupakan lukisan berskala? Apa jawapan Nurdini? Nordini, jangan lupa unmute mic, tak dengar suara awak. Bukan lukisan berskala. Okey, jawapan Nurdini adalah lukisan berskala. Okey, jawapan yang Nordini beri adalah jawapan yang betul, tepat, dan jawapan ini gambar rajah merupakan gambar rajah lukisan yang berskala. Tetapi bagaimana kita nak tulis dalam bentuk skala? Kita dah tahu gambar rajah ini adalah lukisan berskala. Bagaimana pula kita nak menulis dalam bentuk skala, iaitu 1/n. Okey, sekali lagi kita ingat macam mana nak tulis dalam bentuk skala. Dia mesti kena guna L nisbah O. L nisbah O. So di sini rajah 1 merupakan lukisan dan yang warna pink tadi adalah merupakan objek. Cikgu ambil satu sisi. Okey, sisi ini 1, 2, 3. Lukisannya 3 dan objeknya adalah 1, 2. Bila nak lukis dalam bentuk ataupun nak tulis dalam bentuk skala, seperti yang cikgu maklumkan tadi, kena ingat bentuknya mesti 1/n. Mesti 1. Jadi 3 nak jadikan 1 bahagi dengan 3. 3, betul Cik Amira. Maka di sebelah sini pun 3. dibahagikan dengan 3. Maka kita akan dapat skala kita adalah 1/2/3. Okey. Tahniah untuk jawapan Min atas jawapan yang betul tadi. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, cikgu perlukan bantuan daripada siapa murid-murid yang nak bantu cikgu. Siapa yang ingin bantu cikgu? Untuk soalan kedua, boleh angkat tangan? Siapa? Okey, Aris, silakan. Okey, Aris, jejaka kita ya. Okey, so Aris, apa jawapan Aris? Adakah lukisan yang diberi ini merupakan lukisan berskala? Ya, lukisan berskala. Okey, betul jawapan Aris. Objek yang diberi dengan rajah yang diberi adalah berkadar secara berkadar di antara sisi-sisi yang sepadan. So itu menunjukkan gambar rajah ini adalah lukisan berskala. Betul cikgu Betul. Berapa bintang untuk Aris? Okey, jadi untuk jawapan yang tepat ni cikgu bagi 2 bintang. Wah, 2 bintang untuk 2 Aris. bintang sebab ada satu lagi soalan. Ya. Okey, Aris dah bagi jawapan tadi, dia merupakan lukisan berskala. Sekarang cikgu minta bantuan Aris sekali lagi. Macam mana kita nak nyatakan lukisan berskala ini dalam bentuk skala? Okay, apa jawapannya Aris? Macam mana Aris? Macam mana kita nak nyatakan jawapannya dalam bentuk skala? L nisbah O. So, L, katalah kita ambil satu sisi, 1, dan objeknya adalah 2. Jadi kita mesti tulis dalam bentuk 1/n. Sekarang dah 1 dah. Jadi inilah jawapannya. Jawapan dalam bentuk skalanya adalah 1/2. Boleh faham murid-murid? Boleh ya? Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham. Okey. Jadi apabila dah faham macam mana nak bandingkan ataupun nak mengetahui satu objek dengan lukisan yang diberi adalah lukisan berskala ataupun tidak, untuk yang kedua, cikgu nak uji anak-anak ataupun cikgu nak bawa murid-murid kepada konsep yang seterusnya, bagaimana kita nak melukis balik. Jika diberi satu objek dan kita diminta untuk melukis lukisan berskala. Kalau tadi dia dah bagi objek, bagi lukisan berskala, kita yang kena tentukan berapa skala dia. Okay, tapi sekarang ni dia bagi satu objek. Dan dia minta kita lukis sama ada dengan saiz yang sama
ataupun lukisan tu dilukiskan kembali tapi dengan ukuran yang lebih kecil ataupun dilukis kembali dengan ukuran yang lebih besar. Okey, jadi katakanlah soalan pertama, dia minta kita lukis dengan saiz yang sama. Okey. So untuk saiz yang sama, cikgu tunjuk di sini. Bagaimana kita boleh lukis gambar ini dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sama ni tak ada masalah. Bilang saja. Contoh di sini kita nampak panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Maka lukis saja dengan panjang yang sama tadi sepanjang 4 unit. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sepanjang 6 panjang yang sama dan kat bawah ni pun 6 unit juga. Sekali lagi panjang 6 unit. Okey, 2 unit, lukiskan 2 unit. Dan garisan yang condong ni kita tak perlu bilang. Kita akan sambung saja. Yang mana di sini 1, 2, 3, 4. Bilang saja 4. Dan garisan yang condong tadi kita cuma sambungkan antara bucu ke bucu, maka jadilah lukisan skala yang sama saiz. Senang saja nak lukis bagi lukisan yang sama saiz. Okey. Bagaimana pula kalau saiz yang Lebih kecil? Lebih kecil. Bagaimana satu objek yang diberi nak diminta kita lukis dengan saiz yang lebih kecil. Okey, jadi dia tak bagi skala. Tak tahu nak kecilkan dengan berapa. So dia cuma arahan minta kita lukis dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi di sini apa yang boleh kita buat adalah contoh sisi yang pertama ni, cikgu nak bahagikan separuh supaya dia lebih kecil. So cikgu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi di sini sisi yang 9 tadi cikgu bahagikan dengan 3. So kita akan dapat jawapannya adalah 3. Jadi di sini cikgu akan lukis sepanjang 3 saja. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya sama juga sisi yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Disebabkan sisi yang sepadan mesti berkadar. Kalau yang tadi bagi 3, sini pun kena bagi 3. Maka apa yang cikgu perlu lukis adalah 2 unit saja. Ya. Sebab nak bagi 3 dapat 2. Okey. Dan seterusnya di sini 1, 2, 3. Sama juga setiap sisi mesti dibahagikan dengan 3. So dapat jawapannya 1. Jadi di sini 1 petak saja. Dan sini pun sama, 3 unit jadi 1 unit. Okey, 3 unit jadi 1 unit. Okey, dan ini sama panjang dengan yang sebelah tu dan yang condong sambungkan saja. Dah siap. Kita dapat lukisan skala yang lebih kecil. Baiklah cikgu. Dan yang seterusnya, yang lebih besar cikgu. Imej yang lebih besar rasanya cikgu nak tanyalah murid-murid cikgu supaya nak menambahkan kefahaman mereka, maka cikgu minta pelajar tolong lukiskan bagaimana imej ini jika dilukis dengan saiz yang lebih besar. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa yang bantu cikgu? Imej ni macam bentuk diamond cikgu. Diamond kan. Macam mana nak besarkan diamond tersebut? Macam layang-layang pun ada. Silakan. Okay. Min Nordini. Okey, Min nak tolong cikgu. Okey, boleh Min? Nampak tak? Okey, boleh nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi kat situ Min dah tunjukkan jawapannya. Yang mana kita boleh nampak dari segi saiznya adalah menjadi lebih besar. So di sini kalau cikgu nak tunjukkan bagaimana caranya, nak pastikan sama ada jawapan Min tadi betul ataupun tidak betul, tepat ataupun tidak. Di sini agak susah sikit kerana dia bukan garisan yang lurus, garisan tu condong. Jadi apa yang perlu murid-murid buat adalah bilang daripada bucu ke bucu ni, kita bilang garisan yang lurus tadi. Ada 1, 2. So daripada sini kita akan lukis sepanjang 4 lah. 1, 2, 3, 4. So sini juga yang lurus tadi ada 2. So kita bilang 4 juga. 1, 2, 3, 4. So antara bucu ke bucu ni lah kita akan sambungkan dia. Macam tu. Nampak jadi samalah. Ulangkan sebelah sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Sambungkan saja. Okey. So yang kat bawah ni berapa pula? 1, 2, 3, 4. So kita nak gandakan dia. 2 kali ganda, so 4 darab 2 dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So di sini
maka cikgu akan sambung. Sambungkan. Kat sini pun kita akan sambungkan dia. Ya, Ya, wow. jadi jadilah layang-layang kita. Ini untuk skala yang bersaiz besar. Ya, bersaiz besar. Kita dapat lihat kat sini. Ada yang saiz sama, saiz lebih kecil dan ada yang saiz lebih besar. Inilah yang dipanggil lukisan Skala. Baiklah cikgu, berapa ganjaran untuk murid-murid kita jawab tadi? Min jawab kan, Aris jawab. Berapa untuk mereka cikgu? Okey, keseluruhan mereka menjawab dengan tepat dan cikgu amat berperhati, maka semuanya cikgu bagi 3 bintang untuk anak-anak pelajar cikgu. Murid-murid kesayangan cikgu. Baiklah, tahniah untuk semua berjaya kumpul ganjaran 3 bintang. Kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini Cikgu Kuna akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti untuk anda memahami tajuk kita untuk hari ini. Jadi jangan ke mana, teruskan setia menonton dan mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM.